Allah Subhanahu wa taala menyebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, yang berpaling ataupun yang meninggalkan Islam. Assalamualaikum Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni pertama apa? Selalulah orang pertama masuk Ustaz Hafiz ni. Ustaz Hafiz Hazmi Hussein. Orang kuat di Palma. Hotel di Palma, insya-Allah. Syukran. Waalaikumsalam semua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzala al-Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. فرفع به أقواما ووضع به آخرين فمن اتبع هداه كان من السعداء ومن أعرض عنه كان من الأشقياء أصلي وأسلم على قدوتي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى وارزقنا طاعتك ما أمقيتنا. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para asatiza, para alim ulama, sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang bukan Islam, salam sejahtera ke atas sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini, hari Jumaat, pada tarikh 27 Syawal 1441 bersamaan dengan 19 Jun 2020, hari Jumaat, mudah-mudahan menjadi hari yang penuh keberkatan, kerana hari Jumaat ini merupakan hari yang cukup indah, yang cukup menarik, yang kita dah bincangkan dengan begitu panjang lebar tentang kelebihan, keberkatan, keutamaan, fadilatnya, aulanya, aulawiyatnya yang diberikan oleh Allah, yang berbeza dengan hari-hari yang lain, sebagaimana kita mengambil Ramadan berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Jadi pada hari Jumaat ini kita isikan dengan program yang cukup baik, bermula semalam sampailah hari ini, sampailah petang ni, sampailah maghrib hari Jumaat, dengan pengisian-pengisian yang baik insya-Allah. Dan bila maghrib datang nanti berakhirlah Jumaat. Sahabat yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung lagi nasihat Rasulullah kepada Abu Zar. Kita nak sambung lagi dengan nasihat yang ke-6. Nasihat yang ke-6 yang berhubung kait dengan nasihat yang ke-5. Dalam nasihat yang ke-5, sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala diajar kepada kita supaya kita ni menjadi orang-orang yang suka dan menjadi orang yang berprinsip, orang yang menyatakan kebenaran, orang yang sentiasa menyatakan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit,
Lalu bersambung dengan sifat orang-orang yang beriman itu yang diajarkan oleh Rasulullah supaya dia bersifat tegas dengan prinsip dia. Qulil haq walau kana muran, ataupun dalam hadis ini disebut wa qulil mur wa an atakallama bimuril haqqi, an atakallama bimuril haqqi, maksudnya menjadi orang yang menyatakan kepahitan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan kebenaran. Yang keenam, iaitu kita nak sambung wa anta khuzni fillahi laumatu laim. Dan Nabi mengajar kepada aku, kata Abu Zar, yang keenam, supaya aku ni dalam aku menegakkan Islam, dalam aku menyampaikan kebenaran, jangan kamu hiraukan kata-kata orang yang mencela. Jangan kamu pedulikan orang-orang yang mencela kamu. Jangan kamu pedulikan pembenci-pembenci kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sifat orang yang beriman itu Allah sebutkan yang disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah sebutkan dalam ayat yang banyak, antaranya saya nak ambil ayat iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, yang berpaling ataupun yang meninggalkan Islam di kalangan kamu, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum ma yuhibbunahu adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Tengok di sini Allah menyebut tentang ciri-ciri Hizbullah, ciri-ciri kekasih Allah, ciri-ciri orang yang beriman yang telah diperintahkan oleh Allah daripada surah Al-Baqarah 208. 208 kita Al-Baqarah, Allah menyuruh kita menegakkan Islam, masuk Islam menyeluruh. Dalam konteks Islam itu sebagai rukun Islam dan hukum Islam yang kita panggil ad-din, satu cara hidup yang lengkap. Bila Allah perintah tu tadi, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, tengok, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, maknanya yang keluar dari Islam, yang tidak mahu beriman kepada Allah, menegakkan Islam, sebagaimana Allah memerintahkan surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu. Macam mana? Adverb dia kafatan. Macam mana pergi ke masjid? Berjalan, masyian. Macam mana pergi sekolah? Naik basikal, cycling. Macam mana masuk Islam? Kafatan, menyeluruh. Erti kata lain, masuk Islam tidak boleh kita masuk macam kain perca yang kita buat tampal baju yang koyak. Islam ni bukan tempelan-tempelan ataupun kain perca buat menampal yang berlubang ataupun rongga ataupun rompong. Islam ni agama yang menyeluruh. Sebab tu kehebatan Islam itu bila kita melaksanakan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu surah Al-Baqarah, sahabat tadi tulis Puan Nani Hayati sebut bahawa masuk Islam itu menyeluruh, kata Allah surah Al-Baqarah, kafatan. Wala Allah sebut dengan perkataan udkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u, tengok wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Jadi yang nak menjuzukkan Islam itu syaitan. Jadi yang nak menjuzukkan Islam sehingga Islam itu tidak ada rupa bentuk yang jelas, yang kita panggil dengan jumlah yang lengkap, yang syamil.
Jadi sebab itu bila mana syaitan itu dia tidak setuju dengan Islam yang sempurna, lalu Islam itu di make up, dibedak dengan make up dan bedak jahiliah. Dan sebab itu perkataan jahiliah saya dah sebut dulu, dia tidak menjurus kepada bodoh. Jahiliah ini menjurus kepada orang-orang yang bertuhankan nafsu mereka. Dan sebab itu kalau perkataan jahiliah kita rujuk dalam Al-Quran, saya dah sebut hari itu, yang pertama surah nama dia Ali Imran ayat 154. Allah sebut perkataan jahiliah, yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Mereka memberikan pahaman, syaitan ni, nafsu kita ni memberi pahaman bahawa bila ambil Islam kita jadi backward, jadi tak maju, kita jadi tak pandai, kita jadi kolot, kita jadi tak bertamadun. Ini pahaman yang ditanam oleh syaitan, kerana syaitan nak menjuzukkan Islam, sehingga umat Islam hari ini dia ambil benda-benda di atas dasar nafsu dia. Sebab tu ada yang puasa tapi tak sembahyang, sedangkan puasa tu dengan sembahyang, puasa tu berbelas jam, sembahyang itu 3-4 minit, kerana mengikut nafsu. Sebab puasa seronok, ada bazar Ramadan, puasa seronok, lepas hujung puasa ada raya. Maksudnya dia tidak susun Islam itu di atas asas ilmu dan iman. Dia mengikut apa? Nafsu dia. Mana yang dia suka dia ambil, tak suka dia tolak. Sebab tu dia bila dia membaca Al-Quran, dia tengok mana yang sesuai dengan nafsu dia, yang tak suka dia buang, yang dia suka dia ambil, kerana dia mengikut nafsu. Yang kedua, Allah sebut perkataan jahiliah, saya ulang sikit, dalam surah Al-Ma'idah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tadi surah Al-Imran ayat 154, surah ketiga, juzuk yang keempat. Yang kedua surah Al-Ma'idah ayat 50, surah kelima, juzuk yang keenam. Allah sebut apakah hukuman jahiliah yang mereka inginkan. Siapakah yang lebih tahu tentang mengatur urus hidup manusia itu dengan undang-undang atas muka bumi ini selain daripada Allah? Apakah hukuman jahiliah yang mereka inginkan, nafsu mereka inginkan? Pada hari ini kita tengok, kalau rasa nak kahwin jantan dengan jantan, silakan. Nak kahwin betina dengan betina, silakan. Yang penting tidak mengganggu urusan peribadi. Nak berzina, silakan, tapi jaga kondom, jangan merata-rata buang. Nak minum arak, silakan, yang penting jangan ganggu orang. Ini pahaman-pahaman yang dibina hari ini, sehingga merosakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, Allah sebut surah nama perkataan jahiliah dalam surah namanya Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ayat berapa tu? Ayat 33, surah 33, juzuk 22. Ayat 33, surah 33, juzuk 22. Allah sebut perkataan jahiliah. Allah sebut dengan perkataan waqarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarujal jahiliyati ula. Perkataan jahiliah disebut, dan Allah berpesan kepada kita secara umumnya, umat Islam, iaitu hamba-Nya, wahai perempuan-perempuan, janganlah kamu bermakeup, berbedak, bergincu dengan penampilan perempuan-perempuan Arab jahiliah. Ketika itu bila perempuan lahir, disebutkan lagi dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila lahirnya seorang anak perempuan, lalu muka ayah tu menjadi merah dan hitam bila bidan beritahu kamu dapat anak perempuan. Kerana perempuan ketika itu dijadikan alat memuas nafsu lelaki, digolok, digadai. Maka dua pilihan, dibela dalam keadaan yang hina. Yang kedua, au yadussuhu fit turab, ataupun dimasukkan dengan apa? Dimasukkan ke dalam tanah, ditanam hidup-hidup. Kerana kononnya hendak menyelamatkan apa dia? Hendak menyelamatkan maruah. Kononnya untuk menyelamatkan maruah keluarga. Lalu bila dapat anak perempuan itu ditanam hidup-hidup. Sedangkan Islam bila sebut
baik laki-laki baik perempuan, dua-dua sama dari sudut nak dapat pahala, dari sudut buat dosa, dua-dua baik masuk syurga, dua-dua jahat masuk neraka, equality. Cuma yang bezanya dari sudut persembahan. Nescaya fitrah yang Allah ciptakan itu sesuai dengan keadaan laki-laki dan perempuan. Allah ciptakan laki-laki dengan perempuan berbeza. Sebab itu diletakkan hukum dalam pelaksanaan perhambaan itu mengikut fitrah kita. Sebab itu perempuan tak boleh jadi imam hari Jumaat kerana dia datang haid. Kalau perempuan jadi imam hari ni, tak PKP pun tak ada Jumaat sebab imam Daulah tadi Imam Minah tadi sat-sat telefon datang haid. Dengan sebabnya fitrah ini berbeza, maka persembahannya berbeza, tutup auratnya berbeza, puasa masa tempoh berbeza, solatnya ada cuti kerana dia ada haid berbeza. Jadi perbezaan ini tidak mengurangkan kualiti dan hak wanita untuk mengabdi diri kepada Allah. Dua-dua baik syurga, dua-dua jahat masuk neraka. Jadi kalaulah kita rasa Islam tu datang nak menghina perempuan, satu kesilapan. Sebab perempuan di zaman Rasulullah dilahirkan menjadi alat memuas nafsu lelaki. Tidak ada harga, digolok, digadai, dijual, dibeli, tidak ada nilai. Sehingga kan Islam datang meninggikan maruah dan martabat wanita. Ada satu surah namanya surah An-Nisa, iaitu surah An-Nisa maksudnya surah wanita. Allah memuliakan dari 114 surah dalam Al-Quran, ada satu surah khusus bernama An-Nisa kerana nak memuliakan. Sehingga dalam tu ada surah Maryam, semua nama wanita yang dimuliakan oleh Allah daripada penurunan Al-Quran, bahawa Allah memberi penekanan kepada wanita dengan penekanan ataupun meninggikan maruah yang cukup hebat. Sebab itu antaranya Allah berpesan tadi dalam surah Al-Ahzab, suratul Ahzab ayat 33, surah 22, juzuk 22. Allah sebut waqarna fi buyutikunna wala tabarajna tabarujal jahiliyatil ula. Sebab itu janganlah kamu keluar daripada rumah. Sebab itu hukum keluar daripada rumah itu pada hukum umumnya harus. Tapi kalau keluar untuk perkara yang baik-baik, untuk yang wajib-wajib, kalau untuk yang haram, bila keluar rumah erti kata lain tidak menjaga maruahnya, tidak menutup auratnya, tidak menjaga pakaiannya, maka inilah yang disebut apa dia? Wala tabarajna. Jangan kamu bersolek. Sebab tu terkadang kita ditipu. Di atas nama fashion kita pakai tudung, tapi tudung kita tidak menepati piawaian Allah Subhanahu wa taala dalam menutup aurat. Kadang-kadang pakai bajunya cantik, tebal tapi ketat. Kadang-kadang longgar tapi jarang. Kadang-kadang tak ketat, longgar, tak jarang, tapi ada aksesori-aksesori lain yang boleh menarik ataupun mengundang kepada terbukanya apa dia yang dikatakan aurat bagi wanita itu. Sebab itu benda yang baik Allah jaga. Sebab itu kalau kita lah air raya, kuih kita tak letak dalam topel, tak letak dalam balang, dia lemau. Begitu juga wanita. Sebab dia tu wanita itu sangat berharga, lalu Allah letakkan satu kemuliaan. Itu namanya aurat. Sebab tu orang yang tutup aurat wajib dia pakai tudung. Tapi bila orang pakai tudung belum tentu dia menutup aurat. Dengan kadang-kadang mukanya dengan foundation 1 kilometer, bulu mata 5-6 helai berat macam lembu Felda, dengan botoxnya, dengan macam-macam lagi. Erti kata lain, dia nampak macam menutup aurat, hakikatnya dia menutup aurat pada version jahiliyah, jahilatil ula. Pada zaman perempuan itu diagungkan kerana apa? Kerana biologinya, seksualnya, sexual desire-nya, kerana nafsunya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkanlah kita nak kembali ke arah itu. Maknanya apa? Di belakang kita ada suami. Jadi maknanya suami kita lah yang membentuk isterinya dan isteri menyokong arahan suaminya. Dan sebab itu dia saling sokong mendokong. Sebab itu kalau inilah keadaannya, kalau kita tengok dalam hal berpakai baju pun, dalam hal penampilan kita keluar pun, kita tak duduk dalam keadaan taat kepada Allah. Tadi apa? Kafah, menyeluruh. Kita dimainkan oleh syaitan. Kita rasa tutup aurat dah.
tapi aurat kita tak habis tutup lagi menurut pandangan Al-Quran. Kalau ikut pandangan nafsu kita, ya, tapi menurut pandangan Allah belum selesai lagi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab syaitan dia main kat situ. Nampak Subhanallah. Yang keempat, Allah sebut perkataan jahiliyah dalam surah, nama dia surah pembukaan, Suratul Fath. Ayat ke berapa tu? Ayat 26. Surah 48, juzuk 26. Saya bagi sampai juzuk. Ayat 26, surah 48, juzuk 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingatlah tatkala orang yang kafir itu berada di atas kemuncak kesombongan jahiliyah. Sebab tu bila mana orang tak nak ikut Islam, bila kita nak bawa balik manusia kepada Islam, yang nak bawa pada Islam ni dianggap orang ini orang yang lekeh, dipelekeh, dihina, dicerca, digalang, dihalang. Ini yang berlaku dalam siri-siri perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah rakamkan dalam suratul Anfal. Saya dah sebutkan kisah bagaimana Nabi nak berhijrah, ayat 30 suratul Anfal. Allah menyebut, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan Allah menyebut bagaimana mereka merancang di rumah siapa? Moyang Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, memenjara Rasulullah, mengusir Rasulullah. Ini kan merupakan hukuman yang dilakukan hari ini, buang daerah, penjara dan hukuman bunuh. Inilah yang dilalui oleh para da'i, para du'at, orang-orang yang nak mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang mudah tadi saya sebut, bagaimana kita memahami surah Al-Baqarah 208, kita nak melaksanakan Islam sebagai ad-din, satu cara hidup yang lengkap. Dalam keadaan yang sama, ada orang Islam yang namanya Islam, namanya Muhammad, namanya Khadijah, namanya Aisyah, namanya Qasim, namanya Karim. Orang-orang ini dia hanya mengambil Islam pecisan, Islam kain perca, Islam sikit-sikit. Jadi dicampur-campur, dirojak-rojak. Islam dah tidak ada autentik, tidak ada keaslian sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 208. Yang kedua, saya kukuhkan lagi, bila mana Allah sebut dalam surah namanya Ashura. Ashura ayat yang ke-13. Maknanya Allah perintahkan Nabi Muhammad sama macam Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. Nampak? An aqimuddin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut, ada orang buat rumah pula. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Asy-Syura ayat 13, sesungguhnya kami telah mensyariatkan, perkataan syara'a disebut, syariatkan kepada Nabi Nuh sebelum kamu wahai Muhammad. Ada Nabi dan Rasul setelah daripada Nabi Adam. Nabi Nuh dengan Nabi Adam jarak ada 1000 tahun. Lalu Allah perintahkan supaya menegakkan ad-din, bukan Islam, ad-din, satu cara hidup yang lengkap pada zaman dia, yang berbeza dari sudut syariatnya. Berbeza Nabi dan Rasul-Rasul ini pada syariatnya. Tapi Islam itu juga. Tuhan itu juga sama. Kemudian begitu juga dengan apa yang kami wahyukan pada kamu Muhammad, apa yang kami turunkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Satu saja dia punya, dia punya asas dia, kerangka dia, iaitu model dia, an aqimuddin, menegakkan agama. Bila nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini yang kita perlukan kepada orang yang memahami Quran. Tu yang kita ajak menjadi pejuang Al-Quran. Yang kita tadaruskan Ramadan hari tu, ada yang boleh khatam dalam sebulan ada 2 kali, 3 kali, sekali. Quran yang kita baca ayat 30 juzuk itu yang kita nak tegakkan. Dan bila menjadi pejuang Al-Quran inilah, lalu dia menghadapi halangan. Jadi masuklah pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Tu yang jadi ada Islam nak sikit-sikit,
Ada Islam dia tak nak akhirat dalam kehidupan dunia dipanggil sekular. Ada Islam dia kata semua agama tu sama, baru pergi ke syurga, dipanggil pluralism. Ada Islam dipanggil Islam liberalism. Maknanya kebebasan berfikir sehingga menjarakkan diri. Masuk bebas tu suka hati akulah. Maknanya tak ikut Islam pun tak apa. Kan ada Islam etis hari ni, ada Malaysian etis, ada warung etis, ada proud become murtad. Ini yang dimainkan oleh orang-orang yang hari ini mengaku Islam. Di belakangnya ada jarum-jarum yang tak setuju dengan Islam. Dari pihaknya namanya Barat yang tidak Islam. Di sana ada golongan juga dipanggil Orientalis. Orientalis ni bahasa Arab dipanggil Al-Mustashrikin. Mustashrikin dia ambil perkataan Syarq, Orient, maknanya timur. Macam Goldziher, Yahudi, Snow Ogronji, Belanda, pergi menyamar menjadi orang Islam, belajar tafsir di negeri umat Islam berbelas tahun.